Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid sekalian? Baiklah, hari ini kita akan laksanakan satu aktiviti core curriculum unit beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah tahun 6 dengan tema Ikhtiar Hidup. Bersama saya, Cikgu Muhammad Amirul Arif. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, diminta semua murid untuk berdiri tegak bagi menyanyikan lagu Negaraku dan Tikarat. Remaja sekolah menuju satu ikatan bersaudara, bersatu menjulang keamanan negara, menjayakan kemukiman dan aman. Marilah kita membina peribadi, membentuk insan yang kreatif ke arah kecemerlangan diri sepanjang masa yang berterusan. Sabutlah cabaran menjadi bangsa Malaysia maju dan cemerlang, remaja berwawasan, jangan kita lupa kepada pencipta. Remaja hayati budaya, ilmu iman dan amal, kekalkan di hati dan jiwamu, wawasan kadet remaja sekolah. Bangsa Malaysia maju dan cemerlang, remaja berwawasan, jangan kita lupa kepada pencipta. Remaja hayati budaya, ilmu iman dan amal, kekalkan di hati dan jiwamu, wawasan kadet remaja sekolah. Ikrar dan bacaan doa. Bahawasanya kami, Kadet Remaja Sekolah Malaysia, berjanji dan bersedia akan menyemai semangat patriotik, tetap berdisiplin, berilmu, beriman dan beramal. Kami juga akan memupuk semangat keusahawanan, mencintai alam sekitar, mempunyai ketahanan mental dan fizikal, bersedia berkhidmat untuk masyarakat demi agama, bangsa dan negara, serta mendukung rukun agama dan rukun negara sepanjang masa kami menjadi ahli kadet. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina
min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, apakah maksud ikhtiar hidup? Ikhtiar hidup ialah keupayaan atau keadaan sesuatu untuk terus hidup. Ikhtiar hidup juga boleh diertikan sebagai usaha atau ikhtiar yang harus dilakukan oleh seseorang itu supaya dia boleh terus hidup ketika menghadapi sesuatu ancaman. Ikhtiar hidup ni dalam bahasa Inggeris juga disebut sebagai survival. Dalam bahasa, kalau kita nak fahami secara mudahnya ikhtiar hidup ni apa? Ikhtiar hidup ni apakah usaha yang dilakukan oleh kita untuk terus hidup? Apakah ikhtiar ataupun usaha untuk kita terus? Baik, kita lihat seterusnya iaitu situasi ikhtiar hidup. Apakah situasi-situasi yang menjadikan kita ni bergantung ataupun kita berusaha untuk terus kekal hidup? Ada dua, iaitu daripada ancaman ataupun ada masalah-masalah yang tertentu. Contoh situasi ancaman ialah binatang buas. Seperti apa? Binatang buas seperti harimau, seperti gajah ataupun ada ular, binatang yang berbisa, itu kita panggil binatang buas. Ataupun ada ancaman keselamatan diri. Kita rasa tempat tinggal kita tak selamat. Kita duduk di suatu tempat tak selamat, ada yang memerhati dan kita rasa ada bunyi-bunyi yang pelik. Itu adalah ancaman yang membuatkan kita untuk berusaha untuk kekal hidup daripada menerima ancaman. Baik, dari segi masalah pula, apakah masalah yang akan timbul bila berlaku situasi ikhtiar hidup? Masalah yang pertama ialah bekalan makanan. Adakah kita akan bergantung kepada bekalan makanan yang kita ada, ataupun kita akan berusaha untuk mencari bekalan makanan yang lain? Tak kisahlah nak cari dekat sungai ke nak cari ikan dalam sungai, ataupun dia nak memburu. Itu pun kita panggil sebagai bekalan makanan. Jadi masalah-masalah ini perlu diatasi untuk terus kekal hidup. Baik, yang kedua, masalah yang kita ada ialah tempat perlindungan. Kita perlu bina satu tempat perlindungan. Masalah yang utama bila kita pergi ke satu tempat, kita tak ada tempat tinggal. Jadi kita kena bina tempat perlindungan. Itulah masalah utama kita. Macam mana kita nak bina tempat perlindungan? Prinsip ikhtiar hidup. Apakah prinsip yang perlu ada untuk kita kekal hidup? Ada 4 prinsip. Yang pertama, jika kita pergi secara berkumpulan ataupun kita seorang-seorang diri, kita perlu ada kerjasama. Kerjasama dari diri kita dan juga kerjasama daripada orang lain. Contoh dia, kerjasama dalam kumpulan, kita tak pandai masak. Tapi kawan kita pandai masak. Jadi kerjasama apa yang boleh ada, kerjasama apa yang perlu wujud? Kita mungkin boleh cari makanan, bekalan makanan, dan kawan kita mungkin boleh tolong masakkan makanan yang kita mahu. Okey, yang kedua, prinsip yang perlu ada ialah keselamatan. Apa-apa aktiviti yang kita lakukan untuk kekal hidup, mesti utamakan keselamatan. Contoh dia macam apa? Kita nak cari makanan di sesuatu tempat. Jadi tempat tu tak selamat untuk kita cari makanan. Kenapa tak selamat? Ada binatang buas. Maka kita perlu utamakan keselamatan. Walaupun dekat situ banyak bekalan makanan, tapi kita perlu utamakan keselamatan. Dan yang ketiga, usaha. Kita kena kekal terus usaha untuk kekal hidup. Dan yang keempat ialah prinsip yang paling penting ialah kawalan diri kita. Kita kena sentiasa kawal diri kita untuk tenang. Kena kawal diri kita bagaimana kita nak selesaikan masalah yang ada dalam ikhtiar hidup kita. Urusan ikhtiar hidup. Pelbagai persediaan yang boleh dilakukan bagi menghadapi situasi ikhtiar hidup. Awak boleh bersedia daripada segi fizikal awak, daripada segi mental awak, tapi awak kena tahu sesuatu, persediaan peralatan juga penting. Apa peralatan yang perlu ada? Bagi awak membawa peralatan tu, perlu pastikan beg yang awak bawa tu mestilah beg kalis air, beg yang tahan. Jadi barulah awak boleh bawa bungkusan awak. Dan peralatan yang paling penting dalam beg awak ialah makanan. Makanan yang kita paling susah nak cari. Jadi peralatan yang lain kita boleh ada sedikit, tapi makananlah peralatan yang paling penting.
Okey, kita akan teruskan dengan pengajaran penyediaan sarapan diri. Apa yang kita akan buat hari ini? Kita akan buat roti sandwich. Kita perlukan 5 bahan untuk buat roti sandwich ni. 2 keping roti yang telah dipotong segitiga, beberapa helai daun salad yang telah dipotong kecil, sebiji tomato yang dipotong nipis, serta mayonis yang telah digaul bersama dengan telur. Okey, sebelum kita buat roti sandwich, kita saksikan dulu bagaimana saya buat telur yang telah dicampur dengan mayonis. Faham tak tadi bagaimana penyediaan telur dan mayonis? Jangan lupa utamakan keselamatan sewaktu menyediakan telur dan mayonis. Dan jangan lupa setiap aktiviti kita mestilah dipantau oleh ibu bapa atau orang dewasa. Baik, kita teruskan dengan penyediaan roti sandwich. Okey, langkah pertama, kita asingkan permukaan atas roti. Kita ambil sedikit daun salad dan kita carikan 2. Ambil tomato yang telah dipotong nipis dan masukkan telur yang telah digaul bersama mayonis. Okey, roti sandwich kita dah siap dengan hanya menutup permukaan atas roti. Okey, boleh makan. Okey, boleh faham anak-anak murid sekalian? Jika tiada soalan, saya rumuskan pembelajaran hari ini. Pembelajaran pertama, kita belajar pengenalan ikhtiar hidup. Yang kedua, kita belajar penyediaan sarapan diri, penyediaan roti sandwich. Yang ketiga, kita aplikasikan pengetahuan dan kemahiran. Dan hasilnya awak boleh tengok bagaimana awak buat roti sandwich yang sedap, yang lazat dan yang mudah, simple. Okey, terima kasih. Setakat itu sahaja daripada saya, Cikgu Amirul awak. Terus kekal hidup.